Okey, animal experiment kita biasa dengar kan. Dan animal experiment ni telah dijalankan bukan saja pada masa sekarang tetapi pada masa dahulu. Okey, di antara sebab digunakan haiwan ini adalah yang pertama untuk menguji keberkesanan ubat ke atas haiwan. Okey, yang kedua adalah untuk menguji toksik dengan cara force feeding lah, bagi haiwan itu makan secara paksa, ataupun force inhalation, bagi sedutan kepada haiwan secara paksa, ataupun boleh jadi apply atas kulit haiwan atau suntik ke dalam badan haiwan. Okay, dan yang ketiga adalah sebab untuk nak menguji penyembuhan dengan cara menyebabkan luka ataupun melecur ataupun kecederaan ke atas haiwan. Dan yang terakhir adalah untuk mencipta model ataupun contoh daripada penyakit manusia kepada haiwan. Contohnya dorong penyakit kanser ke atas tikus. Jadi kalau kita tengok prosedur ini, kita nampak seolah-olah dia memberikan bahaya kepada haiwan dan juga dalam masa yang sama mencetuskan kekejaman terhadap haiwan. Jadi menjadi perdebatan di antara ahli akademik lah sama ada perkara ini boleh ataupun tidak. Ada sesetengah ahli akademik berpendapat bahawa ujian terhadap haiwan ini adalah cara yang terbaik untuk mewujudkan keberkesanan rawatan perubatan dan juga melindungi keselamatan manusia. Dan ada sesetengah yang membangkanglah perkara tersebut kerana berkaitan dengan isu kekejaman tadi. Bagi nak imbangkan di antara kita nak memajukan pendidikan saintifik yang baru ataupun kita nak melindungi kebajikan haiwan, prinsip 3R telah diperkenalkan untuk panduan etika kepada saintis. 3R ini diperkenalkan oleh William Russell dan juga Rex Birch pada tahun 1959. Okay, yang mana 3R ini bermaksud replacement penggantian. Maksudnya ada tak alternatif lain yang boleh kita gunakan selain daripada kita gunakan haiwan? Okay, kalau ada, kita gunakan alternatif tersebutlah sebelum kita nak menguji ataupun kita nak buat haiwan sebagai bahan eksperimen. Tapi kalau contohnya tak ada, okay, kita gunakan yang kedua iaitu reduction. Okay, kalau macam tak ada juga, kena juga uji haiwan. Jadi kita gunakan pengurangan. Maksudnya kita kurangkan jumlah bilangan haiwan yang kita nak uji. Okay, dan yang ketiga adalah refinement, penghalusan. Yang mana sebelum saintis ni nak buat apa-apa ujian ke atas haiwan ataupun nak buat haiwan ini sebagai bahan eksperimen, dia perlu merangka pelan yang terbaik, kaedah yang terbaik untuk mengurangkan bahaya terhadap haiwan tersebut. Okay, kalau dalam Islam sendirilah kita tengok kan, kalau dalam Islam memang menitikberatkan tentang ihsan, iaitu belas kasihan kepada haiwan. Seperti riwayat hadis sahih, Rasulullah pernah menyebut wajiblah kamu memperlakukan haiwan dengan lemah lembut. Dan ada juga beberapa hadis Nabi yang melaporkan bahawa Rasulullah melarang membunuh haiwan tanpa alasan ataupun sebab yang munasabah. Jadi kalau kita nampak kat sini, kekejaman ke atas haiwan itu adalah salah satu kemungkaran lah dalam Islam dan perlu dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Macam kalau dalam Quran kita tengok ada menyebutkan tentang haiwan itu dijadikan untuk keperluan manusia. Jadi adalah kelebihan-kelebihan di situ yang mana haiwan ini dijadikan untuk keperluan manusia. Kesimpulannya kita boleh nampak dekat sini, walaupun kita nampak seolah-olah isu ini agak kejam lah sebab kita guna animal experiment, tetapi tiga prinsip ini sebenarnya bagi Zati lah sebenarnya membantu. Memanglah bagi kita menjadi kekejaman lah, tapi untuk hifzun nafs, untuk jaga nyawa manusia itu penting juga.